Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita pengalaman daripada seorang yang bernama Mira dan ceritanya sangat-sangat berat bagi Abang. Dan Abang minta satu je, sepanjang Abang ceritakan ni jangan kecam keluarga dia. Kita doakan yang terbaik je untuk keluarga dia. Jadi cerita ni memang betul-betul jadi pengajaran untuk Abang sebenarnya. Dan sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak beritahu macam biasa, Abang ada buat promosi sambal lara. Beli 2 paket dapat RM32. Sebelum ni, 2 paket, 3 paket dapat RM32. Sebelum ni kalau beli sambal lara, 3 paket dapat RM38. Tapi Abang kurangkan menjadi RM32. 15% Abang kurangkan. Ini adalah sebagai cara Abang nak membantu siapa-siapa yang nak membeli sambal lara. Kalau dulu harganya agak mahal, untuk bulan Ramadan ni Abang kurangkan. Moga-moga dapatlah kita merasa semua sambal yang Abang jual. Terima kasih sangat-sangat atas sokongan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dan memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan tanpa berlengah lagi, Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Abang mulakan cerita, apa pun kesalahan yang bapa dia buat, bapa Mira buat, kita maafkan dan kita sentiasa berfikiran positif ajalah. Jalan ceritanya cukup memberi kesan kepada Abang. Kisahnya berlaku pada tahun 1996. Perjalanan di antara di antara Selangor iaitu Shah Alam ke Kelantan. Ceritanya bermula pada tahun 1996. Mira pada waktu tu UPSR. Jadi dia kata dia banyak menghabiskan masa mengulang kaji pelajaran, sama ada dekat rumah ataupun dekat sekolah. Tapi disebabkan dia terlalu sibuk mengulang kaji pelajaran sampai sebenarnya ada berlaku sesuatu peristiwa yang sangat menegangkan dalam keluarga dia. Pada satu hari bapa dia balik Pada satu hari bapa dia jemput dia balik sekolah. Pada waktu tu lebih kurang petang. Dia balik waktu tu agak lewat sebabnya dia kata dia ada tuition. Kita nak UPSR kan, jadi pihak sekolah selalu buat tuition tambahan untuk budak-budak yang menduduki UPSR. Jadi Mira pun terlibatlah dalam tuition tu. Jadi disebabkan dia tuition daripada tengah hari sampai ke petang, jadi dia balik agak lewat. Jadi pada waktu tu bapak dia yang jemput. Waktu bapak dia jemput tu keadaan biasa je, tak ada apa-apa masalah. Memang biasalah kalau bapak dia jemput petang ataupun jemput tengah hari, benda tu benda yang biasa. Sebabnya bapak dia boleh jemput bila-bila masa yang dia nak. Sebabnya bapak dia bekerja sebagai seorang kontraktor. Antara kontraktor yang boleh dikatakan mewah jugalah. Sebab Mira kata sepanjang hidup dia, sewaktu kecil memang hidup dia agak mewah juga dengan rumahnya yang besar dekat Shah Alam tu. Dan mak dia adalah seorang suri rumah. Dia ada seorang kakak, tapi kakak dia ni adalah istimewa. Kakak dia boleh bercakap, boleh berinteraksi, tapi kadang-kadang kakak dia macam berhalusinasi, suka cakap benda yang bukan-bukan. Dan dia sangat faham dengan keadaan kakak dia. Dan kakak dia tak boleh kena tekan. Dia akan cepat menangis. Walaupun kakak dia pada waktu tu, kalau ikut-ikut umur lebih kurang 17-18 tahun. Pada waktu tu Mira umur 12 tahun UPSR. Bila bapak dia jemput dia, tak ada apa-apa pun yang pelik. Jadi dia pun baliklah rumah dengan bapak dia. Sampai dekat rumah, berlaku sesuatu yang sangat menegangkan. Mak dia beritahu dekat bapak dia, ada beberapa orang lelaki yang datang ke rumah. Dan lelaki tu seolah-olah marah gila sebab lelaki tu pukul kayu dekat pintu pagar rumah dia orang. Keadaan tu menyebabkan emak dia jadi takut dan kakak dia yang ada dalam rumah pada waktu tu menangis. Dan disebabkan kakak dia menangis kuat, menyebabkan lelaki-lelaki yang datang ke rumah tu pergi daripada situ. Mungkin terkejut sebab ada orang menangis dalam rumah. Dan bila benda tu diberitahu kepada ayah Mira macam seolah-olah dah boleh agak apa yang berlaku. Sebenarnya Mira tak faham kenapa semua itu berlaku, dia kata. Dia kata dia masih tak dapat gambaran yang jelas. Cuma yang dia nampak selama ni adalah keluarga dia bahagia dan keluarga boleh dikatakan kaya. Tapi mungkin sebab bapa dia bekerja sebagai seorang kontraktor. Jadi mungkin dia kata ada kaitan dengan hutang ataupun ada kaitan dengan sailang-sailang projek, lebih-lebih kurang macam tu lah.
Jadi lepas dengar penjelasan daripada mak dia, ada orang datang rumah, jadi bapak dia pun kata jangan risaulah, benda tu tak akan berlaku. Kalau orang tu datang rumah lagi dengan mengugut untuk mencederakan keluarga, bapak dia kata nak buat report polis. Dan Mira pun dengar, Mira tak banyak cakap, dia tak masuk campur, dia cuma pasang telinga, dia dengar sebenarnya nak memahami situasi ni. Walaupun waktu tu dia masih muda, darjah 6, tapi apa yang terjadi dalam keluarga dia pada petang tu betul-betul membuatkan dia risau. Benda tu bukan berhenti kat situ je. Pada malamnya, kata Mira, lelaki-lelaki yang sama, kata mak dia, mengikut kata mak dia, lelaki-lelaki yang sama yang datang pada siang tadi, datang ke rumah dia orang pada malam tu. Dan bapak dia keluar. Pada waktu tu keadaan agak tegang. Sebabnya bapak dia berborak dengan lelaki-lelaki tu dalam keadaan nada suara yang tinggi. Dalam rumah tu ada mak, Mira dan juga kakak dia. Pada waktu tu kakak dia okey, tak nangis apa-apa. Tiba-tiba, diorang dengar bapak dia menjerit dalam keadaan yang kuat sangat. Jadi pada waktu tu Mira bercadang nak lari keluar, nak tengok sebenarnya apa yang berlaku pada bapak dia. Tapi mak dia tahan Mira, suruh Mira jaga kakak. Sebab pada waktu tu kakak dah mula nak nangis. Sebab dia anak-anak istimewa kan, dia tak boleh kena tekanan. Jadi bila kakak dia nak nangis, Mira terpaksa jaga kakak dia. Mak dia keluar dapatkan bapak dia. Dan dia nampak daripada jauh, daripada ruang tamu, mak dia, papa bapak dia masuk ke dalam rumah. Dan muka bapak dia agak lebam. Dan mak dia tanyalah sebenarnya apa yang berlaku. Bapak dia cakap, ada orang-orang yang datang tadi bertekak lah. Ada disebabkan hal-hal duit juga. Dan bapak dia kena tumbuk. Dan yang paling sakit lagi, yang paling menakutkan lagi ialah, bapak dia cakap, lepas dia tumbuk, orang-orang yang datang tu tabur garam dan juga beras dekat bapak dia sambil baca mentera. Dan mentera tu bunyi macam mentera-mentera Siam. Dan bapak dia memang orang Kelantan, jadi bapak dia boleh faham bahasa Siam. Bapak dia cakap mentera tu macam sumpah lah satu keluarga ni akan mati. Pada waktu tu Mira anggap benda tu macam tak mungkin akan terjadi. Dia tak mungkin akan terjadi. Tapi cukup menakutkan. Orang datang rumah dalam keadaan yang huru-hara, tiba-tiba datang tumbuk bapak dia, sumpah dia. Pada waktu tu mak dia dah nangis-nangis. Dan Mira tak faham sebenarnya apa yang menyebabkan keluarga dia jadi macam tu. Dan disebabkan itu bapak dia bercadang, besok pagi dia orang nak balik kampung, nak balik ke Kelantan. Alasan kenapa bapak dia nak balik ke Kelantan pun tak berapa jelas, tapi Mira boleh agak. Mungkin bapak dia nak minta tolong dengan atuk dia, ayah kepada bapak dia, atas hal-hal tertentu. Mungkin untuk dapatkan perubatan ataupun untuk pinjam duit, Mira pun tak pasti. Tapi apa yang bapak dia disumpah malam tu memang betul-betul buatkan bapak dia rasa tertekan. Sebabnya sepanjang malam tu diorang semua tak tidur dalam bilik masing-masing. Diorang semua tidur dekat ruang tamu. Bapak dia tak nak diorang berpisah-pisah. Sebab bapak dia kata agak bahaya berpisah. Takut kalau ada orang masuk dalam rumah, serang rumah, lepas tu semua ada dalam bilik masing-masing, terjadi pembunuhan ke apa macam tu kan. Jadi bahaya benda-benda macam tu. Disebabkan tu diorang semua tidur dekat ruang tamu. Sepanjang malam Mira nampak bapak dia agak gusar. Pada hari tu adalah hari Jumaat Jadi besoknya hari Sabtu. Jadi nampak bapak dia gusar dengan mentera yang dibaca. Sebab bapak dia kata mentera yang dibaca oleh lelaki itu adalah mentera Siam. Dan dia daripada kecil memang tahu mentera itu adalah mentera untuk membunuh orang. Bukan mentera biasa. Abang pun tak tahu mentera apa, tapi dia kata mentera yang selalu orang-orang Siam gunakan untuk membunuh orang lain. Macam curse gila-gila lah. Dia punya sumpahan tu gila-gila. Dan disertai dengan macam beras lah, macam garam sikit lah ditabur pada bapak dia. Itu yang menyebabkan bapak dia setiap kali sepanjang malam tu, bapak dia sentiasa beritahu pada mak dia yang bapak dia risau. Jadi disebabkan tu, mak dia pada malam tu dengan bapak dia buat semayang hajat. Nampak macam semayang hajat lah. Dia kata bapak dia ambil semayang, mak dia ambil semayang, buat semayang hajat. Dan Mira jaga kakak dia. Kakak dia dalam keadaan yang tenang lah selepas menangis-nangis sebab bapak dia kena tumbuk. Anak-anak istimewa ni, kata Mira, tak boleh ditekan, tak boleh nampak sesuatu yang janggal. Nanti dia akan senang berasa susah hati dan dia akan menangis. Tapi malam tu betul-betul rasa tertekan. Semua orang rasa tertekan termasuk dengan Mira yang tak tahu hujung pangkal dengan tiba-tiba bapak dia kena tumbuk dan bapak dia disumpah dengan mentera yang mengikut kata bapak dia cukup kuat untuk
menyebabkan kecelakaan. Bukanlah mentera tu yang menyebabkan kecelakaan, tapi selalunya mentera tu dibaca untuk menyumpah orang lain. Pagi-pagi lagi bapak dia dah keluar daripada rumah. Tak tahu bapak dia pergi mana. Mungkin bapak dia dapatkan nasihat ke ataupun dapatkan bantuan, dia pun tak tahu, kata Mira. Cadangnya memang diorang nak balik Kelantan pada hari tu. Hari Sabtu pada waktu tu. Jadi, dia tolong mak dia untuk kemas-kemas barang. Dia kata, nampak macam mak dia sangat sugul pada waktu tu. Muka mak dia macam sangat susah hatilah dengan apa yang berlaku pada malam tu. Jadi tunggu lepas habis-habis kemas, mak dia pun masak sikit-sikit lah setakat masak nasi goreng sebab tak tahu bapak dia balik bila, dan dia orang memang kena balik Kelantan pada hari tu. Menjelang petang lah, tengah hari berkurang pukul 3 macam tu barulah bapak dia balik rumah. Mak dia tanya-tanya jugalah kenapa bapak dia lambat balik. Jadi bapak dia rupanya pinjam duit dengan orang. Dia dengar lah apa yang perbualan tu. Walaupun dia kata pada waktu tu umur dia masih darjah 6, tapi dia faham situasi tu. Dan peristiwa tu betul-betul melekat kat kepala dia. Nanti abang beritahu kenapa betul-betul melekat kat kepala dia. Setiap daripada jalan cerita dia boleh ingat. Jadi Mira kata benda ni menjadi keresahan pada dia. Nampak macam keluarga dia sangat tertekan dan tak aman. Tapi yang penting dia kata dia ada mak ayah dan dia boleh bergantunglah pada mak ayah dia. Jadi selepas bapak dia dah dapatkan duit untuk balik Kelantan, jadi diorang pun lepas makan tengah hari lebih kurang pukul 3, pukul 4 macam tu, diorang pun teruslah bertolak balik ke Kelantan. Jadi Mira tak tahu jalan mana yang digunakan, cuma memang itulah jalan selalu yang digunakan untuk balik Kelantan. Kelantan ni adalah rumah mak ayah kepada bapak dia. Mak dia pula memang orang Selangor. Jadi dalam perjalanan tu tak ada apa-apa. Sepanjang perjalanan daripada rumah tu, dia kata ada satu benda yang pelik lah, iaitu kakak dia. Selalunya kakak dia ni memang suka bila duduk dalam kereta. Sebab dia kata walaupun kakak dia istimewa, tapi kakak dia kalau bab-bab berjalan ni memang dia paling suka. Dia akan terloncat-loncat, dia akan gembira, tersengih-sengih. Memang seronok sangat. Tapi tak tahu kenapa pada waktu tu kakak dia bila masuk dalam kereta, kakak dia nangis. Kakak dia sedih. Jadi mak dia dengan ayah dia pujuk lah, termasuk dengan Mira pujuk kakak dia, jangan nangis, kita nak pergi jalan, nak balik kampung. Tapi waktu pujuk kakak dia tu, makin dipujuk makin menangis. Sampaikan mak dia jadi stres. Waktu ni dalam perjalanan tu, masih dah ada dalam kereta. Jadi mak dia jadi stres, kenapalah kakak nasib nangis je. Tiba-tiba kakak dia bagi satu benda, jawapan yang sangat menakutkan. Kakak dia cakap apa? Kakak bukan menangis sebab tak dapat jalan, ibu. Kakak menangis sebab ada orang lain tumpang kereta kita. Kakak tak suka. Muka dia buruk. Jadi, seram abang. Jadi, mak dia tanya, kat mana orang tu tumpang? Ada dekat dalam bonet, ibu. Masa ibu masukkan beg, dia ada dekat dalam tu. Pada waktu tu Mira dengar, antara percaya dengan tak percaya. Sebab dia juga yang tolong mak dia masukkan beg dekat dalam bonet, tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dia tak rasa meremang, dia tak rasa apa. Tapi memang dia perasan waktu dia masukkan beg dalam bonet, dia nampak kakak dia yang istimewa ni tercegat kat jauh, tengok je, seolah-olah tak nak dekat dengan kereta. Pelik dia kata. Jadi Mira sebenarnya percaya apa yang kakak dia cakap tu betul. Tapi tak tahu mana datangnya makhluk tu. Kenapa dia datang? Jadi Mira fikir mungkin ada kaitan dengan mentera yang orang tu baca menyumpah bapak dia. Jadi mak dia nak menenangkan Mira dan juga kakak dia, beritahu jangan risau, tak ada apa-apa. Kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Kita banyakkan selawat, banyakkan zikir. InsyaAllah kita akan dilindungi. Jadi waktu tu kakak dia pun walaupun istimewa, dia ajar jugalah macam mana sebut Allah, Allah macam tu. Jadi ikutlah kakak dia berzikir, ikut mak dia. Dan Mira pun sama-samalah berzikir. Perjalanan diteruskan. Tapi sepanjang perjalanan Mira kata hatinya berdebar-debar. Sampaikan dia tak boleh tidur. Sebabkan memikirkan apa yang ada dekat dalam bonet, dia kata. Dia takut, dia kata. Adakah yang benda dalam bonet tu akan mencederakan dia? Tak. Dia kata mustahil. Sebab itu bukan makhluk yang berjasad. Makhluk tak berjasad, dia kata benda yang kita tak nampak, tak akan benda itu boleh menyebabkan kita semua akan mendapat kecelakaan. Jadi, tapi tetap juga dia kata, perasaan dia rasa takut. Dan perjalanan diteruskan. Tiba-tiba kakak dia sekali lagi menjerit. Waktu tu dah nak masuk waktu maghrib. Tiba-tiba kakak dia menjerit.
Ibu, benda tu dah ada dekat atas bumbung. Jadi mak dia tanya, benda yang mana? Dia kata, benda yang ada dekat dalam bonet tu, dia dah bergerak ke atas bumbung, kakak nampak. Dia rambut panjang, bajunya putih, mukanya berdarah-darah. Pada waktu tu Mira kata dia betul-betul takut. Sebab di antara mereka berempat, hanya kakak dia je yang nampak. Dah lah pada waktu tu dah ada dekat maghrib. Jadi mak dia cakap, marilah kita berhenti dan pergilah sembahyang maghrib dulu. Minumlah, makan ke apa ke buat, berhenti dulu. Sebab tengok keadaan kakak dia jadi macam menangis, kakak dia jadi macam huru-hara. Kalau abang jadi Mira pun abang jadi huru-hara. Sebab dah lah kita tak nampak. Tapi orang yang kita sayang, orang yang memang istimewa, yang mungkin Allah buka hijab dia, nampak benda tu ada dekat atas bumbung. Jadi berhentilah. Bapak dia ambil keputusan berhenti, pergi minum dulu. Semayang, pergi minum dulu. Habis minum, habis semayang, habis makan semua, dia orang teruskan perjalanan. Lepas tu sebelum mula perjalanan, bapak dia tanya dengan kakak, ada tak nampak benda-benda tu? Dia kata tak ada. Benda tu dah pergi. Waktu kita turun tadi, benda tu pun turun juga. Lepas tu dia hilang, dia kata. Jadi bergantung kepada apa yang kakak dia cakap, Mira percaya benda tu dah tak ada dalam kereta. Jadi benda tu terus, perjalanan diteruskan. Tapi waktu perjalanan diteruskan ni, ada sesuatu benda yang pelik. Bapak dia mengadu dekat mak dia, mata bapak dia dah mula pedih-pedih. Waktu tu dah jadi macam, kenapa pula bapak dia mata pedih-pedih? Waktu tu dia risau. Sebab perjalanan malam, bapak dia yang memandu, mak dia tak boleh memandu. Lepas tu bapak dia pula mata pedih-pedih. Dan mak dia terus ambil keputusan, bukan ambil keputusan, ambil tindakan untuk baca surah-surah lazim. Sebab tengok nampak macam pelik. Pelik dia kata. Jadi bapak dia dalam keadaan mata tak berapa nampak, mak dia terus baca surah-surah lazim secara agak kuat. Dan kakak dia pada waktu tu gelisah. Gelisah yang teramat sangat. Tapi keadaan jadi makin teruk bila kakak dia terus tiba-tiba menangis. Lepas tu dia cakap, ibu, benda tu ada atas bumbung dan dia nak kacau kita semua. Abang lah seram. Jadi Mira kata dia waktu tu, dia pun dah macam nak nangis juga. Dia dah tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan yang tegang, kakak dia nangis, mak dia pujuk kakak dia, jangan risau, selawat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ajar kakak dia. Waktu tu bapak dia pula terkesat-kesat mata. Dia kata mata dia pedih sangat. Waktu dalam keadaan yang huru-hara, memang taklah dalam huru-hara, dia kata memang agak huru-hara. Tiba-tiba dia dengar dekat atas bumbung macam ada orang cakar. Macam ada binatang yang mencakar. Krak, 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 krak. Dia kata. Waktu tu, dia terus teringat apa yang kakak dia cakap. Ada benda dekat atas bumbung. Bapak dia ni memang terus berhenti. Tepi jalan cari kawasan yang lapang sikit. Bapak dia berhenti turun kereta nak tengok. Sebab sebagai seorang bapak, kan kata Mira, bapak dia sangat protektif. Melindungi keluarga ni. Jadi bila bapak dia turun, bapak dia tengok dekat atas bumbung, bapak dia kata tak ada apa-apa. Mungkin angin, mungkin ada ranting, kita terlanggar ranting, positif aja. Jadi bila dah tak ada tu, bapak dia masuk dalam kereta balik, perjalanan diteruskan. Tapi perjalanan yang seterusnya bukanlah seindah yang dibayangkan. Tengah-tengah diorang berjalan, pada waktu tu dia kata dah menghampiri pukul 10, 8 malam, macam 10 malam, dah menghampiri dia kata. Dia tengoklah dalam keadaan, walaupun dia kata dia tak ingat jam berapa, tapi tiba-tiba dengan kereta yang tak banyak di atas jalan, waktu tu bukan cuti sekolah, dan kereta tak banyak. Tengah-tengah bapak dia memandu, tiba-tiba mak dia menjerit Allahu Akbar sekuat-kuatnya. Mira tak nampak, tak tahu kenapa puncanya mak dia menjerit. Tapi tiba-tiba bapak dia tekan brek sekuat-kuatnya sampaikan dia hampir terpelosok ke depan. Mujur pada waktu tu dia kata memang jadi kebiasaan kalau dia naik kereta, memang dia akan pakai tali pinggang belakang. Sebab tak ramai kan, hanya dia dengan kakak dia je. Lepas tu mak dia cakap, abang nampak tak tadi apa yang dekat depan? Ayah dia kata dia tak nampak. Mak dia kata, tadi ada orang melintas, abang hampir nak langgar. Orang tua melintas. Waktu tu, memang keadaan sangat tegang. Kakak dia tiba-tiba menangis. Dan kakak dia boleh cakap, ibu tu bukan orang. Itu, itu bukan orang. Kan, pukul apa? Pukul
1.42. Itu bukan orang bu, itu dia kata. Jadi bapa dia kata tak apa, kita relax, kata kita ambil nafas, kita teruskan perjalanan. Pada waktu tu mak dia keluarkan tasbih. Dia nampak mak dia keluarkan tasbih daripada beg tangan, mak dia dah mula berzikir. Mak dia kata memang dia tahu mak dia dalam keadaan cuak berdasarkan perbualan daripada mak dengan ayah dia, dan nampak macam benda ni ada kaitan ke dengan mentera yang abang kena semalam. Dan perjalanan diteruskan. Selepas break tadi, nak melanggar orang tadi, keadaan dalam kereta betul-betul jadi tegang. Dan bapa dia makin sakit mata, makin susah nak melihat. Kalau bapa dia berhenti, siapa lagi nak memandu? Mak dia tak boleh memandu, tak ada lesen dan memang tak boleh memandu, kata dia. Dan bapa dia aja yang memandu. Walaupun dalam keadaan yang bapa dia sakit mata, perjalanan diteruskan. Sebab berhenti dekat tengah-tengah kawasan entah mana hutan, dia kata dekat kawasan Kelantan, mungkin dekat Gomusang lah macam tu. Benda tu sangat bahaya kalau berhenti dekat kawasan-kawasan yang tak menentu. Sebab kiri dengan kanan adalah hutan tebal. Jadi perjalanan diteruskan. Pada waktu tu bergaduh juga mak dengan ayah dia. Sebab mak dia tu menyalahkan bapa dia, seolah-olah memandu dalam keadaan meluru, memandu dalam keadaan yang tak tengok-tengok depan, sampai hampir-hampir nak melanggar orang. Tapi bapa dia tetap juga nafikan benda tu bukan, tak ada apa-apa. Perjalanan diteruskan, dan peristiwa ini yang terakhir yang menyebabkan keluarga ni betul-betul trauma. Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba mak dia menjerit Allahu Akbar. Tak tahu punca mana, tiba-tiba mak dia menjerit Allahu Akbar sekuat-kuatnya. Dan pada masa yang sama, kakak dia menangis, menjerit-jerit. Pada masa yang sama juga, bapa dia terus terdiam, tapi dalam keadaan yang tegang. Waktu tu, Mira terpinga-pinga. Dia tak tahu kenapa mak dia panggil Allahu Akbar, kenapa bapa dia dalam keadaan yang macam tu. Mak dia cakap, jangan pandang belakang. Mira, jangan pandang belakang, peluk akak, jangan pandang belakang. Pandang dekat mama, jangan pandang belakang. Walaupun mak dia tak pandang ke arah Mira, mak dia tak toleh ke belakang, tapi mak dia sebut, jangan pandang belakang, peluk kakak, jangan pandang belakang, peluk kakak. Sebagai seorang budak, dia kata, waktu tu dia rasa macam, kenapa dia tak boleh pandang belakang? Dan dia automatik, benda yang kita larang, yang kita orang tua tak kasih, mak time tu lah yang kita nak buat. Dan Mira waktu tu peluk kakak dia dan pandang belakang. Korang tahu apa dia nampak? Mira kata waktu tu pemikiran dia kosong. Yang dia nampak adalah satu muka lelaki melekat dekat cermin belakang kereta, dan mukanya hitam, matanya terbelalak besar, mulutnya tutup rapat. Tapi mana datangnya muka yang melekat kat belakang? Pada waktu tu, Mira walaupun nampak sekali imbas, tapi dia tahu benda tu adalah benda yang sangat serius. Dia peluk kakak dia dan dia tundukkan badan dia ke bawah. Mak dia betul-betul baca Allahu Akbar sekuat-kuatnya. Macam tu juga dengan bapa dia baca Allahu Akbar sekuat-kuatnya. Dan benda tu selepas beberapa ketika, barulah mak dia reda, bapa dia reda. Mak dia tanya dia keadaan Kak Mira. Mira okey ke tidak? Kakak aku okey ke tidak? Waktu tu Mira tak berani nak angkat muka, tak berani nak angkat kepala sebab dia takut dia nampak sekali lagi muka tu. Dan mak dia cakap, jangan risau, muka tu dah tak ada. Dia dah pergi daripada situ. Jangan risau. Mira, ajar kakak selawat. Ajar akak baca Allahu Akbar. Pada waktu tu Mira kata yang dia ingat ikut apa yang diarahkan oleh mak dia. Dia peluk kakak dia, dia tak nak tengok mana-mana walaupun mak dia cakap muka tu dah tak ada. Tapi dia ajar kakak dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akak dia pun sama-sama ikut. Walaupun istimewa, seorang kanak-kanak istimewa, tapi kakak dia terus ikut. Dan selang beberapa ketika, akhirnya keadaan menjadi reda semula. Bila mak dia kata, okey, Alhamdulillah kita semua dah reda, semua dah reda.
Tapi dia nampak sesuatu perubahan yang besar berlaku pada mak dia. Mak dia mula menangis. Mak dia daripada suara dia tahu mak dia menangis. Mira pada waktu tu dia dah tak duduk jauh daripada kakak dia. Dia duduk peluk dengan kakak dia. Kakak dia dalam keadaan yang gusar, yang mengesat air mata, mengesat peluh. Bapa dia nampak keadaan tegang. Dia kata waktu tu dia cepatlah sampai dekat kampung. Dia dah penat. Dia dah penat melalui peristiwa tu. Dan kepenatan dia bertitik noktah bila tiba-tiba dia dengar mak dia berkeruh. Dia dengar mak dia berkeruh, sebenarnya mak dia tertidur. Waktu tu dia masih lagi peluk kakak dia. Tiba-tiba dia tengok kakak dia tertidur. Dan tiba-tiba dia dengar suara bapa dia berkeruh. Dan bapa dia tertidur. Pada waktu tu Mira tergamam. Kenapa mak dengan bapa dia tertidur? Kenapa kakak dia tertidur? Belum sempat dia habis fikir, tiba-tiba dia dah berada dekat bawah lori. Dia dah berada dekat belakang bontot lori. Dan waktu tu dia kata dia berlaku sangat pantas. Benda ni berlaku sangat pantas. Dan dia pengsan. Bila dia sedar daripada pengsan, ketiga-tiga orang yang dia sayang dah tak ada kat dunia ni. Bapa dia dah tak ada, mak dia dah tak ada, dan kakak dia dah tak ada. Waktu tu dia dikeluarkan daripada kereta. Dia dah keluarkan daripada kereta. Pihak bomba dah keluar daripada kereta. Bila dia sedar keadaan jadi kucak-kacir, dia tak dapat nak fikir. Dia cuma nak ingat mak dengan bapa dia. Tapi pada waktu tu dia tak tahu mak bapa dia dah tak ada, kakak dia dah tak ada. Bila sampai dekat hospital, keluarga-keluarga dia datang, Hospital Kelantan, keluarga-keluarga dia datang, pada waktu tu lah baru dia tahu mak bapa dia tak ada. Dan baru dia tahu kakak dia dah tak ada. Waktu tu dia kata dia tak sedih, tapi dia rasa macam aku mimpi ke? Baru sekejap tadi, baru semalam semuanya ada dan baik-baik aja, tapi kenapa sekarang dah tak ada? Dan selepas dia keluar daripada hospital, dia mengalami kecederaan agak teruk juga, patah-patah juga dia kata. Bila dia keluar daripada hospital, dia pergi kubur mak ayah dia dekat kampung dia, dekat Kelantan, dan dia pergi kubur kakak dia, baru dia sedar dia dah tinggal yatim piatu. Dia dah tinggal sorang-sorang dekat dunia ni. Mujur dia masih lagi ada atuk nenek. Dan pada waktu tu baru dia nangis. Di depan kubur tu baru dia nangis. Dan dia lepaskan semuanya. Pada waktu tu dia lepaskan semua. Dia kata hidup dia kosong. Dia berharap pada waktu tu dia pemati. Dia berharap dia pun nyawanya dia ambil. Dia tak sanggup nak tinggal sorang-sorang dekat dunia ni, dia kata. Tapi dia masih lagi ada atuk nenek, dia ada lagi pakcik makcik yang masih sayangkan dia. Dan sejak daripada tu dia duduk dengan atuk dengan nenek dia. Selepas semua keadaan kembali pulih macam biasa, dia ceritakan apa yang dia alami sepanjang daripada rumah sampailah waktu berlaku kemalangan. Dia cerita pada atuk dengan nenek dia dan pakcik-pakcik dia. Tak ada seorang pun yang menidakkan. Tapi apa yang diceritakan, pakcik dengan makcik dia buat kesimpulan, ini semua sebab orang tak suka dengan mak ayah dia. Mungkin ada juga pakcik dengan makcik dia cakap bapak dia banyak berhutang, ada orang nak minta hutang, ada juga yang kata bapak dia ni kuat menipu. Tapi dia kata apa pun yang mak bapak dia buat, dia minta maaf lah, dia kata. Dia minta maaf kepada semua orang. Dan dia minta tolong doakan supaya mak bapak dia pun ditempatkan di syurga sempena dengan bulan Ramadan ni kan. Walaupun cerita ni abang dapat bukan pada waktu bulan Ramadan, tapi lah kita ni bulan Ramadan kan. Jadi melalui cerita atuk dengan nenek dia, berkemungkinan apa yang dialami oleh Mira, mak ayah dia dan juga kakak dia ni adalah disebabkan oleh orang tak puas hati dengan bapak dia. Mungkin bapak dia begitu sukses sebab dia kata hidup dia memang kaya lah. Memang kaya. Dan rupanya sebelum peristiwa hari itu, banyak kali bapak dia beritahu dengan atuk dia yang dekat depan rumah dia, banyak kali dia ditanam, bapak dia jumpa ada orang tanam sesuatu depan rumah. Maksudnya ada orang dengkilah dengan keluarga ni. Sampaikan Mira beritahu yang ada orang bacakan mentera siam pada bapak dia pada malam tu. Dan atuk dia memang sedia maklum lah. Yelah, orang berniaga lah.
adalah dia punya ujian-ujian dia. Dan akhirnya Mira membesar macam biasa dan dia dapat masuk sekolah asrama penuh, masuk MRSM dia kata pada waktu tu dia dapat masuk MRSM. Jadi dia banyak bergaul dengan kawan-kawan dia berbanding dengan keluarga dia sendiri sebab dia kata tu kawan-kawan dia adalah tempat dia untuk bermanja-manja. Dan dia membesar dekat MRSM dan dia dapat masuk universiti dan sekarang ni pun dah berkeluarga. Tapi apa yang terjadi pada sepanjang hari tu, pada malam tu, betul-betul memberi trauma pada dia. Dan sejak daripada tu kalau dia nak ke mana-mana, dia takut kalau memandu pada waktu malam. Dia takut dengan muka yang dia nampak dekat belakang kereta. Dia takut dengan benda yang kakak dia nampak bercakar dekat atas kereta yang ada dekat dalam bonet. Dia takut tiba-tiba kalau suami dia break tiba-tiba tengah malam, tengah-tengah memandu, tiba-tiba suami dia break, dia akan menjerit sekuat hati sebab benda tu semua balik semula pada dia, kenangan-kenangan tu. Dan dia kata benda tu bukan trauma yang kecil, trauma yang besar. Dan rumah tempat mak bapak dia ni, dia kata sekarang ni dia kalau ada masa dia rindu, dia pun duduk dekat kawasan KL. Waktu dia rindu, dia akan kembali semula ke rumah dia tempat dia membesar dengan mak ayah dia, dengan kakak dia. Semua rumah tu rumah sewa dia kata. Jadi dia kembali balik ke rumah tu, dia duduk depan rumah tu, dia nak mengimbau kenangan. Itu je lah kenangan yang dia ada, dia kata. Kenangan yang dia ada daripada kecil sampai darjah 6. Dan kebanyakan kenangan tu dia pun dah lupa lah, dia kata, sebab dia pun kecil juga. Cuma kenangan pada malam tu, kemalangan tu betul-betul terpahat dekat kepala dia. Jadi dia kata dia minta doakan. Dia tak beritahu nama mak ayah dia tak beritahu nama kakak dia. Cuma Mira kata mintalah semua penonton-penonton doakan kesejahteraan mak ayah dia dan juga akak dia di alam sana. Jadi kita sama-sama berdoa. Walaupun kita tak tahu nama kan, tapi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada ketiga-tiga almarhum ni. Sebenarnya cerita yang abang dapatkan ni melalui panggilan telefon ni panjang tau. Bila kita boleh bercerita, bercakap-cakap dalam telefon tu memang panjang lah, pemboraknya panjang. Dan abang terpaksa kompreskan, pendek-pendekkan, takut nanti jadi 1 jam pula. Tapi yang ceritanya, asal cerita core tu memang abang tak ubah. Memanglah tak ubah. Maksudnya tidak ada yang dikurang-kurangkan. Cuma perjalanan cerita tu abang kurangkan macam berapa kali orang tu datang, berapa kali orang tu bertumbuk dengan bapak dia, lepas tu kecoh-kecoh kat rumah tu, ada banyak yang abang buang-buang. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat pada Mira sebab sudi kongsikan cerita dengan abang dan semua. Ini bukan cerita hantu, tapi lebih kepada pengalaman Mira bagaimana satu hari perjalanan sebelum dia kehilangan semua orang yang dia sayang dekat dunia ni, dikongsikan kepada kita semua. Dan yang menjadi dia kata tak boleh nak brain ni, kata kenapa di akhirnya adalah mak ayah dia tertidur. Adakah itu ada satu bentuk sumpahan, dia pun tak tahu, dia kata. Mak ayah dia tidur dan kenapa dia tak tertidur. Dia tersedar, dia terjaga, dia pun tak tahu kenapa. Alasannya apa dia pun tak tahu. Itulah pengajaran untuk abang kan. Pengajarannya adalah kita ni hidup dengan manusia, kadang-kadang kita tak dapat nak puaskan hati semua orang. Kita cuba buat yang terbaik. Yang penting kita taat kepada perintah Allah Ta'ala dan juga apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Itu je lah. Jadi terima kasih dengarkan cerita abang sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.